الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 ayat ke-9 daripada atas. Muka surat 3 ayat ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula ilmu tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang dihakikatkan, yang dibangsakan kepada agama, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya dalil barang yang dihakikat, yang diyakinkan, yang diambilkan daripada dalilnya dalil barang yang dihakikat, dalil yang diyakinkan. Bermula ilmu tauhid itu, ini nak masuk kepada dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu, yang mana sepatutnya sayugianya kita nak belajar apa-apa ilmu, kita kena ambil tahu dulu berkaitan dengan mabadi ilmu dipanggil. Muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu. Ilmu ni ilmunya ilmu apa? Nama ilmu. Kemudian dia punya hak, dia punya ta'rif dia. Pengertian ilmu tauhid ni apa dia? Kemudian maudhu' pembicaraan ilmu ni dia nak bicara bab apa? Kemudian apakah faedah guna kita belajar ilmu tu? Dalam kitab kita ni datangkan 3 lah. Yang pertama nama ilmu, ilmu tauhid. Yang 4 nama ilmu tauhid. Yang keduanya apa dia ilmu tauhid ni? Kemudian ilmu tauhid ni bahasan dia apa? Nak bicara bab apa? Yang ketiga. Yang keempatnya, apakah faedah guna kita belajar ilmu tauhid? Ada orang sini 4. Dia kalau teliti dia dipanggil al-mabadi asyarah. Pendahuluan ilmu 10 perkara. Di antaranya macam sini dengan nama ilmu, dengan takrifan ilmu, pembicaraan ilmu, faedah dia. Ada antara laginya, kalau hak tidak didatangkan dalam kitab kita ni, dia punya istimdak dia. Istimdak ni ambilannya di mana? Sumbernya di mana ilmu ni? Istimdak dia. Kemudian apakah hukum belajar ilmu? Ada di sini lah. Kemudian apakah kelebihan belajar ilmu ni? Kemudian ilmu ni pula siapakah pengasah dia? Yang mengasah ilmu ni siapa? Mengasah ilmu, mengasah nak ilmu tauhid, mengasah ilmu fiqh, mengasah ilmu tasawuf, asas ilmu. Tapi ilmu ni ilmu agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dia punya pengasah sebab di awal Islam tidak ada nama hak ni bicara ilmu tauhid, hak ni bicara ilmu fiqh, hak ni bicara ilmu tasawuf, hak ni bicara ilmu tafsir, hak ni bicara ilmu hadis. Tak ada.
Ni bicara ilmu tajwid, ilmu qiraat, tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kemudianlah ambil daripada ilmu agama yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama kemudian yang susun. Siapa yang mengasah? Siapa yang mengasah ni bukan pengasah agama. Pengasah dia punya pembahagian. Dia punya pembahagian. Pembagian ilmu tu. Ilmu tauhid siapa? Ilmu fiqh siapa? Ilmu fiqh imam-imam lah. Kemudian ilmu tasawuf ni siapa pengasah? Dia ada dia punya imam-imam dia yang mengasah ilmu-ilmu ni. Macam contohnya ilmu tauhid, pengasah dia yang mengasaskan ilmu tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Maka kalau nak faham pembicaraan, dia kata pengasah ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi, kurung yang keempat, akhir kurung 3, awal kurung yang keempat. Jadi sebelum tu tak ada tauhid ni orang tak faham. Tak faham di sini mukaddimah ilmu dia faham. Pengasah di sini bukan pengasah isi ilmu. Isi ilmu tu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengasah susunan ilmu. Susunan ilmu dia punya pengasah dia. Bukan pengasah ilmu. Ilmu itu ilmu yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh mudahlah. Siapa pengasah ilmu tajwid, ilmu qiraat? Masa Nabi tak ada kaedah ilmu tu dengan nama-nama ilmu, nama-nama hukum. Tak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Nabi bersabda hukum nun mati ada 5. Ada sabda Nabi. Hukum nun mati ada 5. Ada. Ada tak Nabi duk cerita mak-mak, ada tak Nabi duk cerita? Ada Nabi duk cerita hak ni kena baca satu alif 2 rakaat. Nabi pun sabda hak ni kena baca 2 alif 4 rakaat, 3 alif 6 rakaat. Ada. Ada. Tapi siapa yang susun ni? Ulama yang asaskan. Ulama yang asaskan. Siapa pengasas? Atau dia kaedah pengajian. Asas ilmu sahaja. Tapi baca seumpama ni, hak nun mati jumpa gini, baca gini ni, hak ni bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama ambil bacaan Nabi diam-diam. Hak ni baca gini, kalau jumpa huruf ni baca gini, kalau nun mati jumpa huruf ni baca gini. Hak ni ulama gapo? Hak ni ulama gapo? Kemudian Nabi baca pula, panjang mana Nabi baca ni? Berapa halif, berapa harakat dia baca? Lepas tu bubuk nama hukum, nama ni nun mati jumpa di nama apa hukum, lama khusus ulama yang asaskan ilmu ni. Tapi ambilannya daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mula juga dengan ilmu tauhid. Ulama hanya mengasaskan, menyusun kaedah, tapi bab pegangan ni dengan Quran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada timbul persoalan dia tu pengasah ilmu tauhid Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Mana sebelum tu tak ada tauhid lah barangkali. Ni jahil beratlah sekarang ni. Dia panggil mabadi ilmu muqaddimah, ilmu budak dahulu. Dan macam dia dengan fiqh, pengasasnya imam-imam mujtahid. Imam-imam mujtahid ni kemudian pada masa Imam sahabat tak ada lagi ni. Imam-imam mujtahid ulama kemudian ni. Lepas tu pada masa sahabat tak ada fiqh, tak ada hukum hakam solat, tak ada hukum hakam puasa. Jadi berkaitan mabadi ilmu ni, kalau kitab-kitab besar ada dah. Tapi kitab Faridatul Faraid ni kira risalah nelayan-nelayan. Tapi dia wahai permulaan ilmu. Dia kata nak banding dengan kitab-kitab tauhid yang sama level. Hak kita kata gak nelayan kitab pun sama lebih kurang je ni PH-nya. Hak menunjuk hak lengkap Faridatul Faraid. Kalau kitab fiqh lah tak ingat dah. Tapi kalau kitab-kitab Arab adalah di mari mabadi ilmu ni. Kalau dalam Munyatul Musalli tak ada, dalam Matla'in pun tak ada mabadi ilmu. Kalau ada mabadi ilmu, pendahuluan ilmu, kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati diwali. Apa pengertian ilmu tasawuf? Apa maudhu pembicaraan ilmu tasawuf?
Apa hukum belajar? Sumbernya mari daripada mana? Istimdak di sumber mari daripada mana? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penerbitan ada di bawah tajuk pendahuluan. Dalam kitab penerbitan dia ada satu pendahuluan. Pendahuluan ni kalau buat mukaddimah lah. Mukaddimah bahasa Arab. Kalau ikut bahasa kita pendahuluan. Kita ni kalau sebut pendahuluan, makna bayar duit muka. Ya. Kena bayar pendahuluan lah. Duit muka lah. Pendahuluan. Kalau kita kata mukaddimah. Mukaddimah kita faham kan? Kena-kena kita faham hak Arab daripada hak Melayu. Jadi dia ada satu mukaddimah, satu pendahuluan. Dia ada 3 tajuk besar di dalam kitab Pelbagai Hati. Pendahuluan dicarinya dipanggil pembicaraan mabadi ilmu. Pendahuluan ilmu. Ilmu nama apa? Ilmu bicaranya bab apa? Kemudian sinilah. Kemudian apa faedah kita belajar ilmu ni. Jadi ambil 4 perkara je lah sini. Dia kalau ditiga dia ada 10 perkara. 10 perkara. Jadi bermula ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni nama dia lah. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu aqaid, banyak nama. Ilmu kalam kita jarang dengar ilmu kalam. Di antara nama ilmu tauhid ni ilmu kalam. Dinamakan ilmu kalam sebab pembicaraan sifat kalam ni agak panjang. Dan di antara tempat yang berlakunya terpesong di antaranya adalah di pembicaraan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pembicaraan sifat kalam ni agak panjang. Tapi kita ni kitab kecil, pembicaraannya ringkas sahajalah. Kalau mengaji kitab besar sungguh, pembicaraan sifat kalam, sifat yang ke-13 daripada 20 sifat tu agak panjang. Sebab tu di antara nama yang dikenalinya adalah ilmu kalam. Tapi kita sahur dua lah, ilmu tauhid dan juga ilmu usuluddin. Ilmu tauhid satu, ilmu usuluddin satu. Dia panggil ilmu tauhid sebab ilmu ni pembicaraannya nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalau kita mengaji sifat 20, asas pembicaraan sifat Tuhan adalah wahdaniyah, keesaan. Itu asas pembicaraan, keesaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ni bersifat dengan wahdaniyah, keesaan, pastilah ada Allah, ada yang tidak diadakan. Sebab hanya Allah sahaja Tuhan. Kalau Allah ni ada asalnya tak ada, siapa yang nak menjadikan Allah? Sebab Tuhan hanya Allah jua. Kalau ada dua Tuhan, bolehlah untuk sementara tu kita bahas hak mana Tuhan hak mula-mula, hak mana Tuhan yang dijadikan. Tapi kalau dua Tuhan pun dua-dua bukan Tuhan. Tapi boleh lagi kita nak main sementara. Tapi Tuhan hanya satu. Bila Tuhan hanya satu, pastilah Tuhan yang satu ni ada yang tidak diadakan, mana ada sedia kala. Itu pembicaraan akal dia. Wahdaniyah lah. Bila Tuhan yang esa, pastilah Tuhan ni kidam, baqa. Mari daripada esa tu lah. Apabila Tuhan ni esa, hanya Allah jua Tuhan, pastilah Allah Ta'ala tidak serupa dengan yang lain daripada Allah. Yang ni tidak serupa dengan makhluk. Tak serupa. Sebab apa? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Kalau Tuhan ada dua, mungkin antara kedua-dua ni serupa. Tapi Tuhan hanya satu, pastilah Tuhan ini tidak serupa dengan yang lain. Sebab yang lain, kesemuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, pastilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah yang sempurna, iradah yang sempurna, ilmu yang sempurna. Mana kudrah yang sempurna? Kudrah yang sempurna ni, kesemua yang berlaku mestilah mari daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kudrah yang sempurna. Mana kudrah yang sempurna?
Maknanya semua yang berlaku mesti datang daripada sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkara yang berlaku bukan kudrah Allah yang lakukan, mana kudrah Allah bukan kudrah yang sempurna, perlu pula kepada kudrah yang lain, kudrah makhluk ke, tolong Allah taala buat benda-benda kecil. Sebab apa? Allah benda besar padanglah. Benda kecil ni banyak doa lalu, tak padang Allah. Dan kadang Allah nak buat ataupun tak padang, kecil sangat kerjaan tu, tak payah Allah buatlah. Itu bukan kuasa yang sebenar, itu bukan kudrah yang sebenar. Kudrah yang sempurna, kudrah yang sebenar, semuanya mesti mari daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa mesti kudrah yang sempurna? Sebab hanya Allah jua Tuhan. Itu wahdaniyah. Hanya Allah jua Tuhan. Mestilah kesemuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari daripada pembicaraan wahdaniyah. Tambahan pula ulama memecahkan pula wahdaniyah kepada 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngaji tauhid ni. Nak mengesahkan Allah, mengesahkan Allah pada zat, Allah hanya Tuhan yang satu. Orang Islam sahih dah. Allah Tuhan yang satu. Tapi keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan lucu-lucu ni. Tak ada keesaan pada perbuatan, makna kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan makna kita tidak ma'rifatullah, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada benda terutama keesaan pada perbuatan. Jadi kita ni agama tauhid kan. Sahu nama tauhid ni agama tauhid. Agama yang mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan tu bukan hanya mengesahkan Tuhan dengan makna Allah Tuhan yang satu, bukan mengesahkan Tuhan pada perbuatan, hanya perbuatan Allah jua yang mengadakan. Berarti selain daripada perbuatan Allah, perbuatan makhluk tak bekas sama sekali, walaupun hanya sebesar zarah. Sebab kalau ada satu benda yang sebesar zarah yang dilakukan oleh makhluk, makna kudrah Allah, kudrah yang tidak meliputi. Ada sebenarnya kecil je waktu makhluk buat. Jadi kudrah Allah bukan kudrah yang meliputi, ternafi keesaan Allah pada perbuatan. Sebab ada satu benda halus yang bukan Allah buat. Ini mula-mula sekali ilmu tauhid. Ini nama ilmu ni ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid, agama tauhid. Tapi tauhid ni tidak ada. Habis cerita lah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, walaupun percakapan kita seolah-olah kita mentauhidkan Allah, tapi pegangan kita ni Allah perbuatan Allah, kita perbuatan kita, Allah serah kepada kita. Sebab Allah telah melantik menjadikan kita ni sebagai khalifah atas muka bumi ni. Maka Allah jadikan muka bumi, Allah jadikan manusia sebagai khalifah, manusia yang mengatur sendiri, manusia yang buat sendiri. Allah hanya mengetahui, Allah hanya pantau, Allah hanya tengok sahaja. Kemudian hak berlaku tu manusia yang buat. Itu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagiannya kerja Allah, sebahagian laginya bukan kerja Allah, bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya Tuhan ni banyak. Cuma Allah ni Tuhan yang besar sebab dia buat benda-benda besar. Khalifah akan muka bumi manusia ni Tuhan yang kecil sebab dia buat benda-benda yang kecil. Itu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pegangan kita lah. Tapi jangan lupa kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbat letak kita ada pilihan, ikhtiar, dan kita ada perbuatan usaha dipanggil kasbun. Tetapi diri pilihan kita,
diri usaha perbuatan kita pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang jadikan di hati kita tu suka pada satu-satu perkara, kemudian hati kita pun memilih untuk melakukan satu-satu perkara. Saat hati kita suka, Allah yang buat. Saat hati kita memilih, Allah yang buat. Kemudian kita pun menggerakkan tubuh badan kita nak buat apa yang kita pilih tadi. Saat kita menggerakkan tubuh badan kita, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Walaupun kita wajib isbatkan, letak di akidah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi jangan lupa, kesemuanya keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Termasuk diri pilihan kita pun perbuatan Allah, diri usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pilihan kita mutlak semata-mata, perbuatan kita mutlak semata-mata, bukan Allah yang buat, bukan Allah lakukan, tidak mengesahkan Allah pada perbuatan. Jadi kalaulah pilihan dan perbuatan kita pun perbuatan Allah, tak ada lah, memang hakikinya tak ada. Sebenarnya tidak. Makhluk dia ada sebarang peranan, walaupun sebesar zarah, kita hanya wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, kerana ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan kepada kita. Ini nama ilmu. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan ke Allah. Kemudian ilmu tauhid juga dikenali dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin dipanggil umbi agama, tapo agama. Tak ada orang ni, tak ada agama. Semayang tak tinggal pun, puasa tak tinggal, zakat pun tak pernah tak bayar, haji pun selesai dah, tak ada agama. Kalau tidak ada tapo agama, kalau tidak ada usuluddin, tak ada agama. Walaupun rupa zahirnya rupa agama, walaupun perintah-perintah zahir kita sempurnakan, walaupun perintah-perintah hati daripada ilmu tasawuf kita sempurnakan, tapi kalau usuluddin tak ada, tak ada agama. Fiqh pun tidak dinilai, tasawuf pun tidak dinilai. Jadi kalau tidak ada ilmu usuluddin, ilmu taqwa, umbi agama. Ini ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar, dan inilah ilmu pertama-tama yang wajib kita ajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Ini ilmu yang pertama-tama yang wajib atas kita, orang yang mukallaf, orang yang berakal sampai umur kena belajar. Dan ini juga ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar kepada mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita, yang wajib kita ajar. Anak kita, contoh kalau suami, isteri, pada kita dikata khadam, bukan khadam Ramli tu. Khadam ni pekerja. Pekerja pun waktu duduk bawah tanggungjawab dia punya majikan dia. Terutama sekali pekerja yang bersama dengan majikan 24 jam. Mana pekerja yang bersama dengan majikan selama 24 jam? Siapa? Khadam, orang khadam lah. Panggil pekerja. Pekerja yang duduk dengan majikan 24 jam. Siapa? Bibi. Bibi Suki. Bibi ya. Panggil apa? Bibi ke tau? Pak Supik tu. Geng-geng apa? Geng-geng apa? Oh, bibi geng-geng. Oh, geng-geng apa? Dah. Jembeng. Dah geng-geng mana? Geng-geng duduk tu bibik tu guna plastik tau. Bibik AJK tau. Malam saya cakap pendapat tahu kontak. Selaginya konkret. Kontak, salah kontak. Lepas saya tanya pula, kita kalau buat panggilan tak dapat hukum, kita panggil tak dapat kontak. Dia pun main wayak lepas tu. Konteks sebutan sama, ejaan berbeza. Hak kita tak dapat kontak kawan kita, tak dapat hubung telefon untuk mana lain. Hak kata kontak mana pun situasi. Situasi. Salah kontak. Salah letak perkara itu. Situasi sebenarnya kena bergian. Boleh keluar hukum bergian.
Tiba-tiba konteks yang berbeza, suasana yang berbeza, situasi yang berbeza, kita bila letak hukum sama. Tak boleh tu, salah konteks. Dia kata. Tapi ejaan dia kata lain. Saya disebut konkret. Penjelasan yang konkret, penjelasan yang lengkap. Kata buat bangunan tu konkret juga. Sama je ejaan dia kata. Tu bangunan tu bangunan yang kemas. Konkret dia kata. Gitu. Sebutan. Kena konteks tu bunyi serupa tapi ejaannya lain. Tak dapat nak konteks, tak dapat nak hukum. Salah konteks, salah suasana, salah situasi. Pak Nabi kata seumpama tu situasinya macam mana, konteksnya macam mana. Kalau tak kena letak situasi konteks, salah hukum. Contoh. Bab rekod. Nabi larang qada hajat menghadap dan membelakangkan kiblat. Walakin syarriku wa gharribu, Nabi kata. Tetapi hendaklah kamu menghadap sebelah barat, sebelah matahari naik dan sebelah matahari jatuh. Walakin syarriku wa gharribu. Nabi kata jangan kamu qada hajat menghadap kiblat dan jangan juga membelakangkan kiblat, tetapi hendaklah kamu menghadap matahari naik dan menghadap matahari jatuh. Kita letak konteks tempat kita ni kau peninglah. Sebab kita matahari naik itulah membelakangkan kiblat, matahari jatuh itulah menghadap kiblat. Nabi kata jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, hendaklah menghadap matahari naik dan juga menghadap matahari jatuh. Kita letak di konteks tempat kita ni memang wahyu lah. Dan Nabi kata mana di Madinah. Di Madinah ni menghadap membelakangkan kiblat utara selatan, menghadap dan membelakangkan kiblat, bukan timur barat. Mana kalau kita baca hadis tu kita salah letak, salah tempat, salah suasana, jadi pening kita. Jangan menghadap kiblat kita qada hajat. Jangan membelakangkan kiblat. Tapi kena hadaplah matahari naik dan juga matahari jatuh. Tempat kita matahari naik tu membelakangkan kiblat, bukan gitu. Matahari jatuh telah menghadapkan kiblat. Tapi Nabi kata tu konteksnya di mana? Di Madinah, bukan di Malaysia. Itu contoh. Konteks dah asal sana. Kalau tadi kata bibik itu bibik sungguhlah BIBIK. Dah bibik. BIBIT lain pula. Bibik apa? Bukan bibik ni, bibik perpecahan. Bibik pertelangkahan. Itu bibik. Tak orang apa? Bibik. Dengan T. BIBIT. Bibik. Bibik ni ada kata bibik perbalahan lah tu. Bibik ni menyuburkan bibik perpecahan. Selain dia dah, ini AJK dah, bibik. Jadi hak pekerja yang sentiasa duduk memajikan adalah pembantu rumah. Lepas tu kau rumah lah kena tanya dia bab ilmu macam mana, tak erti ke apa satu. Kena ajar. Kalau kan kita belajar kita je sesat. Keluarga kita, anak cucu kita bawa belajar agama sesat. Lepas tu pembantu rumah, masa kita pergi surat, dia buat kerja lah, ngemang-ngemang. Takkan nak pergi surat juga, sedap, itu saja. Kita mari majlis surat dengar, dia pun mari dengar juga. Dia sedap dia. Tak boleh tu boleh ke dia tu habis berapa ribu duit. Ejeng lah, apalah. Lepas tu dia boleh kita surat macam kita juga. Tu kewajipan kita. Kalau kita tak buat uji surat, kita kena ajar. Macam mana kira? Tu bab ajar ilmu agama. Lepas tu pula kena jaga pula dia punya hubungan tu pula, pergaulan tu macam mana, aurahnya macam mana.
Oh, banyak kira lah. Banyak kira. Orang ni kena cari pembantu rumah belaka. Kena kira lah kok mana pun. Hukum akal kena jaga. Hukum akal kena jaga. Tapi orang nak kata tadi, hak ajar tadi. Ajar. Mana kena ajar bab kenal Tuhan, ajar tauhid. Bila ajar pula hukum hakam. Ajar hukum hakam. Bukan hanya kadang-kadang kan. Kita ni hak bukan kata hak ibadat dia kita nak cara. Hak kerjaan dia dalam rumah kita, hak membabitkan kita pun kita nak cari. Mana? Macam mana pembantu rumah nak menyucikan najis. Nak basuh najis. Najis latar nak basuh warna, ikan, ayam, daging nak basuh warna. Tu hal kita tu buat latar lagi kita bijak. Lepas tu lagi ayam, ikan, daging kita nak makan. Kita keluarga kita ajar nak kena hukum hakam tu. Tapi bukan kata kita wajib ajar hukum hakam tu saja. Hak dia sendiri. Hak dia sebenarnya bukan hak kita. Hak dia. Tauhid dia. Semayang bang dia. Ada pun hak bak basuh najis, bak basuh latar ni kita nampak lah. Tu dak pandai basuh latar kan. Dia basuh tak suci, kita ambil semayang, kaki basuh, tangan kita bijak pula. Di tempat hak latar, hak dibasuh tak suci tu, najis akan pindah ke tapak kaki kita hak basuh, air warna semayang kita. Bukan waktu je. Hak tu pun dah ajar. Hak tu pun dah ajar. Ajar. Macam mana nak kenal najis. Nak kena kenal najis dulu. Apa benda barang najis. Kena kenal dulu barang najis. Dah barulah pergi pada kaifiah cara menyucikan najis. Ni kadang-kadang barang najis pun nak kenal. Bukan kata pembantu rumah. Tuan rumah pun nak kenal lagi kadang-kadang. Pembantu rumah. Tuan rumah. Ada orang puan, dia tak tahu budak jeluak tu najis. Ada? Jeluak najis ke Ustaz? Susu hak keluar tu tak basi pun laginya. Super macam susu hak masuk dalam perut budak tu tadi. Keluar balik tak ada basi-basi, tak ada berubah pun dia punya bau, warna tak ada berubah. Super masuk taning barunya. Najis kok mana? Bukan basi pun lagi susu tu. Dia bila jeluak tu datang dari Maidah, dia panggil qai'u ma'idatin, muntah yang keluar dari Maidah, hukumnya najis walaupun rupanya tak berubah sekalipun. Jadi barang najis pun tak kenal. Dia tak kenal barang najis, budak jeluak, dia ambil tisu dia lah. Sebab apa? Kotor bukan najis dia kata, sebab tak basi. Nak kira mana? Itu bukan pembantu rumah, tuan rumah. Jadi nak ajar kepada mereka yang di bawah. Ini bawah khodam lah, khodam. Tapi kalau dia kerja tu setakat separuh hari dengan kita, hak pada masa hak dengan kita tu kita jaga. Pak semayang kita pastikan dia semayang. Lepas tu setengah-setengah tempat. Dia waktu kuliah agama di tempat kerja. Tahu tempat tu dia apa? Dia nak pastikan pekerja dituruti agama. Hak supaya reti agama lah. Ada setengah majikan pula, dia bukan nak sahaja agama, dia nak sahaja kejujuran, nak sahaja amanah. Biar kerja majikan tu kerja sungguh. Dia nampak tu je. Kalau pekerja tu jujur, amanah, jadi pendapatan majikan, keuntungan majikan meningkat. Tidak kata nak ajar biar kenal Tuhan, nak ajar biar someh, hukum hakam. Tak. Dia hanya nak motivasi supaya kerja itu baik. Kalau nak setakat kerja jujur, kerja amanah, cari penceramah yang bukan agama Islam pun dia ajar benda yang sama. Ya. Panggil penceramah motivasi untuk cerita bab tanggungjawab pekerjaan, tak payah panggil penceramah Islam pun tak apa. Sebab kadang-kadang orang kafir pun dia kadang-kadang jujur juga dalam pekerjaan dia. Baiknya tak ada baik. Orang yang syirik pada tak ada baik. Tapi kita betul tu. Kerana kalau setakat kita nak suruh pekerja kita jujur,
Lepas tu nak panggil ustaz tak ayah, panggil penceramah. Panggil penceramah yang bukan Islam baru boleh ceramah. Bab pentingnya jujur. Dia panggil apa? Integrity. The integrity. Integrasi lain tau. Payah. Bahasa bukan bahasa kita semua tu. Dan setakat nak integriti panggil orang kafir pun boleh ceramah. Kita nak suruh pekerja kita ni tertib agama. Kita nak suruh pekerja kita ni faham agama. Ilmu yang pertama ni ilmu tauhid. Ini ilmu yang pertama. Kita pun wajib belajar ini yang pertama. Ajar kepada mereka yang bertanggungan seterus. Ini ilmu yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu takwa agama, ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama ilmu. Kemudian bermula ilmu tauhid itu ibarat mana tuturan daripada perhimpunan barang yang diakikatkan, yang dibangsakan kepada agama, pegangan agama lah. Bukan pegangan perkara lain. Ini pegangan hak agama. Aqaid ad-dini dah dia panggil. Pegangan yang dibangsakan pada agama yang diambilkan daripada dalil-dalilnya yang diyakinkan. Dalil hak yakiniyah. Dalil yang diyakini. Sama ada dalil itu dalil nakli, dalil Quran hadis, ataupun dalil akli, dalil akal, tapi dalil yang diyakini. Adapun kalau ilmu fiqh, dalil dia tak sampai tahap dalil yang diyakini pun memada. Kalau persoalan ilmu fiqh. Adapun persoalan tauhid mestilah dengan dalil yang diyakini. Dalil yang diyakini. Jadi ilmu tauhid adalah perhimpunan ilmu yang hak jenis akidah pegangan yang diambil dari dalil-dalil yang diyakini. Adapun kalau sebut kata ilmu fiqh, ilmu berkaitan dengan hukum hakam, hak syariat zahir, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsiriyah walaupun dalil yang tidak diyakini sekalipun. Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf pula ilmu yang nak kenal dengan ilmu ni akan ahwalun nafsi. Manapun kelakuan diri kita, hati kita, sama ada yang datang ke atas hati kita itu sifat yang baik ataupun sifat yang zamimah, yang mazmumah, yang dicela pada syarak. Itu ilmu tasawuf. Ilmu tauhid pembicaraan bab pegangan agama yang diambil daripada dalil yang diyakini. Ilmu fiqh ilmu pembicaraan bab hukum hakam, amalan zahir, bukan amalan pegangan, amalan zahir. Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf ilmu yang mana nak kenal dengan ilmu ni berkaitan dengan sifat-sifat hati. Sama ada sifat yang baik yang dipuji pada syarak ataupun sifat yang dicela pada syarak, sifat yang mazmum. Itu namanya dia punya takrifan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu akidah, pembicaraan pegangan. Ilmu fiqh dan kasarnya pembicaraan bab amalan-amalan zahir. Ilmu tasawuf ilmu yang membicarakan bab ketaatan hati. Hak sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Itu ilmu takrifan ilmu. Tauhid patut kita selitlah dengan hak fiqh, selit dengan hak tasawuf. Jadi kitab ni sebelum masuk pada pembicaraan mari kenal dulu. Sekarang ni kita ngaji apa ni? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid cara apa? Cara pegangan. Bersumberkan dengan dalil-dalil yang diyakini. Kena ada dalil yang diyakini. Tiap satu pegangan mesti kena ada dalil kita sendiri. Bukan hanya taklid suruh orang. Kita belajar satu pegangan, kita berpegang satu pegangan, mana dalilnya? Tahu orang kita pakai ambil orang ngajar sudah atau bagi apa tu? Suruh orang dalam bab pegangan tanpa ada dalil yang diyakini sendiri. Khilaf ulama sama ada pegangan ni sah ataupun tidak. Sebab tauhid itu mesti ada dalil-dalil yang diyakini sendiri. Adapun dalam bab fiqh, tiap-tiap satu ilmu, satu hukum hakam, kita setakat belajar. Dalam kitab ada tu dalil. Orang mengajar, adalah tu dalil. Yakin tu tak yakin lah orang panggil. Cuma kita ambil dalam kitab, kita kecek-kecek je. Dia royak hukum je. Orang mengajar pun, dia ajar rekah-rekah je. Dia royak hukum je. Dalil tawak hari. Tapi kiraan kita zon kita ni, hak kitab royak tu ada sumber lah.
Hak orang mengajar royak tu ada sumber lah. Sebab orang mengajar sendiri pun kita pasti orang yang berkelayakan. Kalau orang mengajar kita tak hujung pangkal, hanya dia boleh bercerita sahaja. Tiba-tiba dia ajar salah, kita ingat dia ada sungguh-sungguh salah kita. Sebab kita tak tahu bahawa, kita tak biasa molek bahawa dia tu berkelayakan mengajar. Bukan hanya pandai berbicara sahaja. Dia ada tempat ambilan dia, ada guru dia, jelas satu-satu perkara. Sekarang ni banyak orang selindung-selindung. Kadang-kadang dia tepek tu sikit, Lagi situ sikit, ditupang nama tu guru tu. Lagi situ sikit, ditupang nama tu guru tu. Tu bahaya. Akhirnya dia pun gunakan kepetahan dia. Akhirnya dia pun menyampaikan ilmu agama yang tidak ada sumber. Yang mana? Hukum hakam tu, hukum hakam yang salah. Itu kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita belajar ilmu yang salah, kita amal salah, kita sendiri akan bertanggungjawab. Orang mengajar tu besarlah faham dia. Tapi kita yang belajar ni, kita akan bertanggungjawab sendiri atas diri kita. Dan kita kata, kita belajar salah, kita mana tahunya salah. Dia ajar salah, dia lah kena kat kita kena juga. Sebab kita mukallaf, kita akil, berakal, kita balik sampai mau, kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Orang yang bawa salah tu, dia ada besar lah. Banyak sekali lagi ada faham dia banyak. Tapi kita lepas dah. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu dia tak ada dalil. Jadi kita nak pastikan bahawa orang ni sebenarnya berdalil. Kena pastikan belajar ni macam mana. Hak tauhid memang kena ada dalil masing-masing. Ada hak fiqh, hukum hakam fiqh. Hukum hakam fiqh. Kena ada sumber kitab yang muktabar. Kitab-kitab muktabar kita ada dalil. Sama ada orang yang mengajar tu dia kupas dalil, tak kupas dalil, dia tengok pada keadaan lah. Tengok pada keadaan. Kalau kita mengaji mereka mula-mula ni, kita setakat nak tahu macam mana hukum, wajib ke, sunat ke, sah ke, batal ke. Ni semua ambil mana dalam kitab. Dan kita ada dalil ya. Dalil apa tu? Dalil zahir barunya, bukan dalil kau yakin. Sebab tak ada satu-satu dalil. Tapi dah kitab adalah dalil. Tapi kenapa tak didatangkan? Dah kitab kecil. Kalau ada dalil panjang pula pembicaraan dia. Panjang pembicaraan. Cuma orang sekarang lah dia agak kelas sikit lah sekarang ni. Zaman ajar wajib sunat sah batal setakat tu zaman tu sudah berlalu. Zaman sekarang zaman canggih. Tiap-tiap satu hukum sertakan dalil. Kata wajib mana qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sunat mana qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sah kata batal mana dalil. Ni zaman sekarang. Bukan macam zaman dulu. Orang tua-tua dulu tak apalah. Dia akan turut je kepada orang mengajar. Orang sekarang bukan jenis fashion tu. Orang sekarang ni sudah terbuka. Bila sudah terbuka, dia berasa ilmu dia banyak. Orang sekarang. Jadi zaman ajar hukum tak ada dalil, zaman tu sudah berlalu. Sekarang kena ada dalil. Dan orang yang mengaji, kalau ada mengajar tak ada dalil, tanya dalil. Biasalah dulu orang mari jumpa tu nak dalil. Nak dalil. Tunggu pun tak ada apalah, dalil lah kitab ni. Dia pun buka muka surat. Muka surat betul ambil kitab. Dia pun baca. Tunggu kitab Arab ni saya tak pandai. Dah nak dalil bacalah dalam tu. Tunggulah baca. Lalu saya baca, saya pusing tak apa. Tak tahu betul tak betul. Awak kena baca sendiri. Nak baca budak reti, nak tanya hadalil. Ada orang sekalian. Kemudian pula orang mengajar sendiri pun terkadang dia tahu dalil tapi tidak datangkan. Kenapa? Kerana untuk permulaan. Sesungguhnya orang mengajar pula dia pun tak ingat tak ada dalilnya. Kalau dalil kena balik rumah tengok kitab lah, buka kitab sebab bukan nak apa semua dalil. Orang mengajar nak ingat hukum pun suka semakin. Apa hukum ustaz? Wajib ke sunat? Sah ke batal? Nanti dulu tengok rumah. Tu tanya hukum baru tu tak tanya dalil lagi. Tanya hukum dah ingat patut tanya dalil. Orang main ngajar pula takkan nak bawa kitab 3 pautin. Nak dalil? Dalil. Nak dalil? Naiklah. Sudah betul lah. Tapi kelas. Tanya dalil marah. Bukan marah. Kena tengok suasana.
Kalau kita keluar dalil hadis, kita bahas hadis pula. Kadang-kadang hadis yang mana sahih kedua-duanya tapi hukumnya berbeza. Kena bahas hadis pula. Contohlah contoh. Dan kita Bulughul Maram tu. Bulughul Maram tu ada datang ke hadis. Ada kita Bulughul Maram datang ke hadis berkaitan dengan sentuh kemaluan. Datang dua hadis. Boleh tawaduk. Ambil wudu, batal wudu, sentuh kemaluan. Datang hadis yang keduanya, hal hiya illa qit'atun min. Kemaluan tu anggota lain lah. Kita pegang lutut batal dah wudu dah. Kita pegang apa batal dah wudu dah. Pegang kemaluan pun tak batal juga. Hadis sahih kata. Kalau kata batal pun hadis sahih, kalau kata tak batal pun hadis sahih. Lepas tu tak kerja kau ala gula. Panjang pula nak bahas. Tak panjang. Mazhab Syafi'i bakar hadis kata batal, mazhab Hanafi bakar hadis kata tak batal. Dia ada ijtihad mereka masing-masing. Nak bahas tu peninglah kita. Tapi nak ngaji bab dalil bolehlah, kena ngaji lebih tinggi. Itu je. Tak kata. Saya pernah kena. Ustaz, bukan ni ngaji, kita sekira dia. Dia macam orang-orang berkenaan juga lah di surat tu Ustaz. Kita tempat kita gini Ustaz. Nak ayat hukum, sertakan dalil. Tak ada dalil, kita tak amal. Sebab kita nak amal satu perkara, kita nak ada dalil. Amal gini, dalil ni. Kita tak mahu, ayat hukum saja. Sebab tak ada dalil, kita tak mahu amal. Kata naik balas ni. Kalau dia main tanya tengah-tengah, kok dalil kita dah ingat, susah pula kita ni. Sebab apa dia kata, kalau tak ada dalil, kita tak mahu amal. Saya pun tanya dia. Dah saat ni kuliah maghrib. Dah saat ni semalam maghrib 3 rakaat tau. Dia kata, isyak lagi kita tak sembahyang 4 rakaat. Mana dalil? Mana dalil? Dalil kata maghribnya 3 rakaat. Dalil isyaknya pun kat mana dalil? Hadis mana wayak maghrib 3 rakaat? Hadis mana wayak isyak 4 rakaat? Mengiga. Ada awak amal ada dalil ada. Satu sembahyang dengan takbirnya, dengan fatihahnya, dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan iktidalnya. Tamanninah pula. Mana hadis? Mana dalil? Kalau doa amal-amal takbir, berdiri, baca mana hadis? Tu pun tak nak jawab. Mengigal. Lepas tu senyap. Tak bunyi ke bersatu. Agak. Agak. Ni. Kita dah sembahyang. Dengan takbir, dengan berdiri, dengan fatihah, dengan rukuk. Sama-sama. Mana hadis? Dalil. Dalil banyaklah hadis. Ada lah hadis. Kholak dia rafiq. Hadis masjid solat dah. Cerita baru rukun solat. Tapi muka kita ngaji setakat kata hukum je. Mana wajib, mana sunnah. Tapi kalau kita ngaji tinggi, kita jumpalah dalil. Tapi orang belajar tinggi, jumpa dalil pun dia tak mampu juga nak hafal dalil tu. Melainkan kalau kita ada program khusus. Hari ni tajuk ni perbicaraan. Maka nak kemas ni dia akan ambil lah dalil tu. Dia sama ada dia hafaz ke, ataupun dia buat catatan dalil ke. Sekarang ni kan ada orang pakar ni waktu mengajar tu. Dia pakar apa? Komputer tau. Laptop tu kan. Situ dia masuk dalil. Dia pun sebut dalil. Dia pun tak ingat. Tapi oleh kerana tajuk pembicaraan kuliah masa tu bab tu. Jadi nak kemas, dia pun tak masuk dalil situ. Dia ingat juga kalau kita tanya ke luar, tak ingat-ingat pun. Bukan kata salah. Tanya bab dalil, hurah dalil, tapi tengok keadaan lah. Bukan kata orang dulu, style dulu tak main dah, style dulu. Wajib sunat, dalil tak main. Dulu dia ngaji balas lain. Dia ngaji bukan nak punya dia ngaji bukan nak berlawan orang, dia ngaji nak beramal. Orang learning ni belajar satu perkara, dia masuk FB, dia katok orang tu, dia cerca orang tu, dia cerca orang ni. Kalau kita buka FB, nampaknya ayat-ayat berbentuk ilmu agama. Tapi tujuannya nak sasar orang tu, nak tuju orang tu, nak kutuk orang tu, nak kata orang tu salah. Patut ni pun balas balik dengan maki hamu, orang pun maki hamu, orang ni pun maki hamu. Dia cerita bab apa dah dah. Waktu rosak belakang. Sebab apa jadi gitu tu? Sebab orang yang bawa agama kadang-kadang dia passion berlawan. Passion nak bermegah-megah. Kadang-kadang cara cakap khabar pun bagus. Nyanyi. Mana nyanyi? Tak nyanyi. Cara cakap khabar pun angkuh. Ulama-ulama dulu ni mainan dia. Mainan dia kata apa-apa pun. Orang sekarang.
Orang dulu dia mengaji lawak amal. Setakat tak tahu sah batal. Orang mengajar dia usul dulu orang mengajar ni. Maknanya dia betul-betul berilmu ke tak, dia betul-betul berilmu, diakui oleh gurunya sendiri, guru pada hak mengajar tu, diakui oleh tubuh yang lain, maka mereka waktu dulu sepatah selidah mereka pakar sungguh. Ada sepatah selidah tu belajar dia pakar sungguh. Sebab apa? Sebelum tu dia cek dulu. Lepas tu sepatah selidah mereka pakar sungguh. Ada sepatah selidah. Ada tak? Tak faham betul kan sepatah selidah dulu pula. Namanya apa dah dicek dulu, bukan ditunggu betul-betul dah. Lepas tu lah sepatah dia pakar. Sebab apa? Dia hanya nak buat bekal-bekal akhirat dia, bukan nak berlawan-berlawan orang, bukan nak berbangga-bangga dengan tu orang dulu. Sekarang dia main, kita tak main wajib sunat. Kena mari dalil. Itu pekok. Tauhid ni memang kena ada dalil masing-masing. Dalil yang diyakini. Jangan bicara ilmu ini pada zat Allah Ta'ala daripada sekira-kira barang yang wajib baginya dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya. Apa bicara ilmu tauhid? Dipanggil dalam bahasa Arab maudhu'. Kalau bahasa kita dipanggil agenda. Mana? Agenda. Maudhu' ni apa? Bicara ataupun bahasan ataupun agenda lah. Ilmu tauhid ni apa bicara dia? Bicara bab sifat Allah, sifat Rasul. Ilmu fiqh ni bicara dia apa? Bicara perbuatan-perbuatan kita zahir. Ilmu tasawuf bicaranya apa? Bicara berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Itu dia panggil bicara. Bahasa Arab dia panggil maudhu' ataupun kita panggil dia punya bahasan ni. Jadi bahasan tauhid cerita bab sifat Allah, sifat Rasul, cerita bab perkara-perkara gaib yang Rasul bawa datang, itu bicara ilmu tauhid. Bicara ilmu fiqh berkaitan dengan amalan kita, dengan sembahyang kita, puasa kita, dengan jaga mata, jaga ni, itu fiqh belaka. Kemudian bicara maudhu' ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Jadi bicara bab sifat hati. Itu ilmu tasawuf. Wallahu